Baik, wa syukrulillah, mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita berada dalam slot yang seterusnya, slot bersama dengan surau Al-Islah, dan kita nak bincangkan berkaitan dengan infak dengan harta tercinta. So topik ini kita bawakan khas panel kita yang tidak asing lagi bersama dengan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hassan Adli Yahya yang merupakan wakil jurucakap surau Al-Islah Seksyen 7. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Alhamdulillah. Sentiasa tersenyum Ustaz. Seronok tengok Ustaz. Baik, kita ada masa beberapa minit untuk kita nak bincangkan berkaitan dengan tajuk kita, infak dengan harta tercinta ni Ustaz. Boleh Ustaz uraikan sedikit apa maksud berkaitan dengan infak dengan harta tercinta Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Izmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang infak, maka kita biasa sebut dalam Al-Quran ayat 92 surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sadaqallahul azim. Ya, tak sampai tak cukup betul-betul kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan. Infak ni dia mestilah dengan harta, ya, kepada harta yang paling kamu cintai. Ayat ini bila turun Ustaz Izmir dan penonton sekalian, maka sahabat Nabi yang terkenal Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia ni orang kaya Ansar di Madinah yang mempunyai banyak kebun. Masya-Allah tabarakallah. Tapi bila turun ayat ni, kata sahabat ni, bila turun ayat ni tuan-tuan, dia terus kata, ya Rasulullah, macam mana nak ambil ayat ni kan? Maka perlu tak aku menginfakkan harta yang paling kucintai ni? Tapi Abu Talha ni satu ladang kurma yang sangat dicintai. Sebab apa? Tanah tu kalau kita mahal lah, ya. Sebab apa? Di depan dengan masjid. Kemudian yang disebut sebagai biruha, ya, ladang kurma yang Masya Allah, yang sangat istimewa. Akhirnya dia wakafkan terus kebun tersebutnya, Masya Allah. Itu nak kitanya sahabat yang bila mana turun ayat ni, mereka terus mengambil manfaat dengan ayat. Sebab tu tuan-tuan dan puan, begitu pentingnya infak ni. Nak kata infak yang paling terbaiklah apa yang kita cintai. Hari ni apa yang kita cintai Ustaz? Ya, biasanya wang, kekayaan, sebagainya. Tapi bila kita sukakan wang tersebut, jangan sampai dia masuk dalam hati kita. Caranya macam mana kita infak? Tujuannya apa? Untuk kita nak membersihkan hati, nak meluaskan rezeki dengan infak itu sendiri Ustaz. Masya-Allah. Tapi macam berat sikit Ustaz nak sedekah tetapi dengan harta yang kita sayang, kita cinta Ustaz. Tapi usahalah mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz, kalau katalah berkaitan dengan infak ni Ustaz, yang kita sebutkan dengan harta, mungkin Ustaz boleh terangkan pada kita yang betul-betul milik kita ni apa dia? Yang betul menjadi milik kita tuan-tuan dan puan, pastilah yang dari segi kata apa, infak. Harta itulah harta yang kekal kan. Itu biasa kita sebut hadis, walaupun kita sebut banyak kali, tapi kita kadang tak berapa nak yakin. Nabi kata takkan bila idza mata ibnu Adam, maka bila matinya anak Adam terputus segala amalannya kecuali 3. Yang pertama Nabi sebut sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Apakah harta yang kekal? Duit kita yang ada dalam bank kita, tanah yang kita ada, itu semua di dunia saja. Bila mati, terputusnya roh daripada jasad kita, maka habis. Melainkan Nabi kata 3 perkara, salah satunya iaitu sedekah ataupun infak ataupun wakaf yang kita berikan. Iaitulah menjadi harta kekal dalam kubur kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan, infak ataupun sedekah, wakaf ini pulunlah, ya. Sebab kita tak nampak, tapi yakinlah, dengan hadis Nabi bahawasanya di dalam barzakh nanti ia bakal menjadi teman kita, menjadi amalan kita, bakal menjadi penyejuk kubur kita, bukan sekadar dunia, tapi insya-Allah dengan wakaf yang kita bagi ni Ustaz, ya, berkat dia, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita soleh, walaupun kita tak ada, ya, harta yang, ya, wakaf kita tu insya-Allah berkekalan sampai ke akhirat tu. Masya-Allah. Insya-Allah. Baik. Bila bercerita pasal wakaf dan infak ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit berkaitan dengan projek menaikkan taraf surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam ni Ustaz. Berapa lagi anggaran yang diperlukan untuk menaikkan taraf surau ni Ustaz? Baik, kalau tengok di kaca TV tu, kita ada projek pembangunan surau Al-Islah, yang mana surau ini terletak di Seksyen 7 Shah Alam, yang mana saya sendiri pernah selalu juga ke surau ini, pernah berkuliah di sana. Jadi surau ini surau yang dah lama dibangunkan, tapi sekarang ni dari segi binaannya yang
mungkin perlu dinaikkan taraf kerana penduduk yang semakin padat, ramai kan, dan dekat situ pun berhampiran dengan universiti tempatan yang masya-Allah penduduk ramai, student ramai. Maka sebab itu kita nak menaik tarafkan surau kita ni, yang mana pada Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita tengok surah Al-Islah ni dari semasa ke semasa kita nak tampung jemaah-jemaah kita. Sebab itu kita nak naikkan taraf, ya, tujuannya untuk beri keselesaan kepada ahli jemaahnya. Kita nak buat macam-macam program, ada khusus jenazah, kemudian kita ada kuliah-kuliah agama dan aktiviti kemasyarakatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan boleh tengok di kaca TV kita, ya, bolehlah pergi kepada Allahumma salli ala Muhammad yang tertera dekat situlah, nak hubungi nombor yang ada dekat situ pun boleh. Dan macam saya nak maklumkan pada semua tuan-tuan dan puan, surah Al-Islah telah berjaya mengumpul dana sebanyak RM214,470, ya. RM214,470 dan masih memerlukan sebanyak 9.7 juta lagi, Ustaz, banyak. Kita perlukan lebih kurang 10 juta lah, ya. Sekarang ni kos pun mahal, jadi kita perlukan lagi lebih kurang 9 juta lebih ni. Baru terkumpul dalam sekitar 200,000 lebih je. 214,000. Banyak lagi tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah sangat-sangat perlu kata apa, belas ihsan, bukanlah belas ihsan sangat, tapi kata apa, dari segi sumbangan tuan-tuan dan puan, ya. Insya-Allah bukan untuk surau tetapi untuk tuan-tuan dan puan. Infak ni ia sebenarnya manfaat untuk diri kita. Walaupun nampak keluar duit, ya, nampak keluar harta, tetapi manfaat untuk kita. Dia tak akan rugi. Nabi pun ada sebut, da'u mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Insya-Allah kita nak tambahkan ruang solat utama, kita nak tambahkan adanya, kita ada buat kelas pengajian tahfiz, bilik seminar dan macam-macam lagi lah. Kita nak tambah, kita nak naik tarafkan lagi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan boleh terus pergi ke akaun Bank Islam, Surau Al-Islah, ya. Projek Wakaf Surau Al-Islah Bank Islam 12038100488862, ya. Boleh juga layari website www.suraualislah-section7.com, ya. Seperti yang tertera di kaca TV. Nak hubungi terus, mungkin ada kata saya nak teruslah bagi kan sejumlah wang cek dan sebagainya, boleh terus hubungi pengurusi surau kita, iaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Rahimi Osman, ya. Nombor taliannya 0193572561. Boleh juga layari Facebook Surau Al-Islah Section 7 Shah Alam. Boleh terus pergi ke sana, insya-Allah tak akan rugi, ya, tak akan rugi. Itulah Ustaz, ya. Mudah-mudahan tak akan rugi. Kita masih lagi baki banyak lagi untuk kita nak menginfakkan 9.7 juta lagi, Ustaz. Mungkin Ustaz yang terakhir sikit, Ustaz, untuk bagi semangat kata-kata pada kami ini untuk kami sentiasa boleh menginfakkan kepada rumah-rumah Allah, Ustaz. Silakan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, sebenarnya infak, sedekah, wakaf sebenarnya adalah bukti keimanan. Boleh simak surah Fatir, Allah Taala sebutkan perniagaan yang tidak merugikan ada 3. Yang pertama baca Quran, yang kedua solat, dan yang ketiga infak. Perniagaan yang tak rugi. Sebenarnya menguntung. Semua perniagaan rugi. Ya, ada turun naik, tapi infak takkan rugi. Dunia dapat, akhirat dapat, alam barzah pun dapat. Terus infak, ya, kepada akaun tertera dekat situ. Insya-Allah mudah-mudahan saya doakan semoga semuanya diluaskan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, ya, dipermudahkan urusan para, ya, para pewakaf-wakaf sekalian, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Baik, itu yang kita sebutkan di kaca TV kita, disebutkan berkaitan dengan nombor telefon, nombor akaun bank juga untuk penginfak dan pewakaf-pewakaf kita untuk membantu Surau Al-Islah Section 7 Shah Alam ini. Semoga sama-sama kita mendapatkan pahala dan keberkatan, sebab bila mana surau dah siap, akan ada solat jemaahnya, akan ada majlis-majlis ilmunya dan seumpama. Moga-moga mengalir pahala kepada kita, insya-Allah. Jangan lupa untuk kita bina rumah Allah, dan mudah-mudahan Allah binakan rumah kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz kepada Ustaz Muhammad Hassan Adli Yahya, merupakan wakil jurucakap Surau Al-Islah Section 7 Shah Alam. Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi nanti. Insya-Allah. Baik, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kembalinya kita nanti kita akan bersama dengan rakan kita Ola Nurdin. Silakan.